Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kita lagi dalam ruangan ataupun dalam kuliah online bagi slot yang ke-8 untuk modul Fundamental of Injection Molding. Okay, mana hari ini kita akan memperkatakan tentang topik ataupun task iaitu task berkaitan dengan LA3, iaitu kena pasti nombor mesin. Okay, semoga para pelajar sekalian berada dalam keadaan sihat dan ceria lah untuk mengikuti kuliah kita pada hari ini lah. Okay, saya mengharapkan para pelajar masih setia bersama-sama dengan saya lah sepanjang 13 minggu yang diperuntukkan kepada kita untuk menghabiskan misi pembelajaran teori secara online ini. Saya harap para pelajar dah sedialah dengan keperluan-keperluan untuk buat sedikit catatan, buku nota ke pen, pensel dan sebagainya untuk membuat sedikit catatan lah. Sebab kalau kita berdasarkan pada pengalaman yang lepas-lepas, salah satu cara ataupun kaedah yang baik untuk kita mempelajari suatu ilmu adalah dengan kita mencatatkan apa-apa yang kita pelajari tersebut. Kita tak boleh mengharapkan kepada ingatan semata-mata. Okey, jadi macam saya cakapkan tadi bahawa hari ini kita pindah pula kepada slot yang ke-8, walaupun masih lagi di dalam LA yang ketiga, iaitu kena pasti nombor mesin. Okey, dalam LA3 ini kita akan bincangkan berkaitan dengan fungsi komponen unit suntikan. Okey, kalau mengikut pada silibus ada 1-2 komponen saja yang dibincangkan di situ, tapi di sini saya akan buat sedikit penambahan lah. Okey, tajuk ini adalah merupakan tajuk yang besar sebenarnya. Fungsi komponen unit suntikan dalam merupakan nadi. Okey, nadi utama dalam proses pengecuanan suntikan. Jadi untuk tajuk ini saya pecahkan kepada 3 video penerangan. Okey, di mana untuk video penerangan yang pertama yang akan cover untuk injection unit, hopper dan juga magnet di dalam hopper, dan juga nozzle. Itu adalah antara 3 komponen yang kita akan bincang ataupun kita akan tengok di dalam penerangan, video penerangan yang pertama. Manakala video penerangan yang kedua nanti saya akan bincangkan pula berkaitan dengan carriage, barrel, ini termasuk juga heater band dan juga thermocouple dan juga check ring. Okay. Carrier, barrier, carriage, barrier, heater band, thermocouple dan juga check ring di sini. Okay. Manakala yang ketiga, ini tajuk macam saya katakan antara elemen, antara komponen yang terpenting dalam proses pengecuanan adalah reciprocating screw ataupun skru salingan. Yang ini saya akan bincang secara berasingan di dalam video penerangan yang ketiga nanti. Okey, di sini apa yang dipanggil sebagai unit suntikan ataupun injection unit. Di bahagian ini merupakan, yang saya katakan tadi, adalah merupakan nadi dalam proses, di mana bahagian inilah yang akan membuat penyediaan kepada material, memanas, melebur dan sebagainya lah. Dan bahagian ini juga antara komponen ataupun antara unit yang penting dalam menentukan kualiti pengolaran ataupun kualiti produk yang kita hasilkan. Okey, pada komponen injection unit ini terdapat beberapa komponen utama yang berperanan, iaitu yang pertama adalah nozzle, barrel, torpedo ataupun screw tip, check ring, reciprocating screw ataupun skru salingan, hopper, pressure gauge, carrier, dan ini adalah antaranya lah, antara komponen-komponen utama yang terdapat pada unit suntikan lah. Jadi kita akan tengok satu persatu setiap unit ini secara lebih detail lah. Okey, terlebih dahulu kita tengok dulu dari segi fungsi lah. Fungsi unit suntikan itu sendiri
Okey, di sini seperti mana yang dicatatkan di sini adalah fungsi unit suntikan adalah bahan plastik iaitu resin akan dibawa daripada corong tuangan iaitu hopper ke hujung nozzle. Pada bahagian ini juga resin akan melalui satu proses peleburan dengan suhu tertentu, dan apabila resin tersebut telah benar-benar cair ataupun lebur, barulah ia akan disuntik masuk ke dalam acuan. Okey. Dengan kata lain bahawa fungsi injection unit ni adalah untuk menyediakan satu leburan material untuk proses suntikan ke dalam acuan kita. Di mana kita tahu bentuk asal material yang ada adalah bentuk butiran atau bentuk pellet. Okay? Untuk butiran atau pellet yang diisi ke dalam hopper, kemudian material yang berada dalam hopper akan bergerak turun ke dalam barrel ni secara gravity semasa pergerakan skru ini berputar. Bila skru berputar, dia akan menyediakan ruang-ruang antara flight ini untuk membolehkan butiran material itu turun ke dalam barrel. Selepas itu, butiran materialnya akan dialirkan ataupun akan ditolak ke hadapan melalui dan bergerak melalui flight yang ada pada skru. Dan pada masa yang sama, di sekeliling barrel ini terdapatnya heater vent ataupun gelung pemanas di sini, bergantung kepada panjang barrel tersebut lah. Selagi panjang barrel tersebut, maka banyaklah heater vent yang terdapat di situ. Jadi dengan bantuan heater vent yang ada di sekeliling barrel ini, maka pemanasan akan dilakukan terhadap butiran material dan akan menukarkan butiran material dalam bentuk pepejan kepada bentuk yang lembut dan juga lebur sepenuhnya dan disimpan di hadapan skru, sehingga apabila sampai kepada fasa suntikan, ia akan ditolak masuk ke dalam rongga acuan. Okay, selain daripada proses peleburan material tersebut, proses percampuran di dalam barrel itu juga berlakulah. Okay. Proses pencampuran yang akan menghasilkan bahan leburan yang lebih sebati ataupun dengan kata lain kita boleh sebut sebagai homogen. Okey. Okey, terlebih dahulu kita akan lihat dulu unit suntikan itu secara keseluruhan dulu sebelum kita pergi pada komponen-komponen utama. Jadi unit suntikan itu secara keseluruhannya sebenarnya terdapat 3 jenis ataupun 3 bentuk. 3 bentuk ini berubah berdasarkan kepada penambahbaikan yang berlaku sepanjang tempoh masa penghasilan satu mekanisme ataupun satu proses injection molding itu sendirilah. Okay. Sebenarnya proses injection molding ini dah dimulakan di pertengahan tahun 1800 lagi. Lebih kurang dalam 1850-an dulu telah ada mekanisme ataupun telah ada aplikasi penghasilan, mesin yang kita panggil sebagai pengecuanan suntikan. Tetapi pada masa ketika mula-mula dihasilkan, memang tidak begitu sempurna lah, tidak sempurna sebagaimana yang kita ada pada hari ini. Okey, di sini ada 3 peringkat penambahbaikan tersebut. Jadi kita pergi atau kita go through satu persatu. Kita akan lihat dari segi perbezaan di antara reka bentuk tersebut lah. Okey, untuk yang pertama, untuk peringkat permulaan dulu, peringkat akhir di pertengahan 1800 dan awal tahun 1900 dulu, ini adalah jenis yang biasa kita gunakan, yang kita panggil sebagai single stage pelanja unit, di mana ia menggunakan torpedo untuk menyediakan satu laluan yang sempit di mana resin akan lebih cepat melebur. Pelanja akan digunakan untuk menolak resin yang lembur ke dalam acuan. Okey, dalam reka bentuk unit suntikan yang pertama kali dihasilkan ini, ia adalah menggunakan satu kaedah yang kita panggil sebagai menggunakan sistem pelanja. Okey.
sistem plunger satu peringkat atau single stage plunger unit. Apa yang dimasukkan di sini adalah terdapat dua fungsi di sini, di mana yang pertama adalah fungsi untuk memasukkan material ke dalam rongga barrel, ke dalam barrel. Okay. Dan fungsi kedua adalah fungsi yang dimainkan oleh plunger untuk menolak material masuk ke dalam acuan. Okay, di mana apabila material dimasukkan secara manual ke dalam rongga barrel, ke dalam ruang barrel, dia melalui satu komponen yang kita namakan torpedo di sini, yang menyediakan satu ruang yang sempit di bahagian dalam barrel tersebut, di mana ia attach ataupun dia dekat dengan sistem pemanas yang ada di bahagian luar, jadi memudahkan dia untuk melebur sepenuhnya. Jadi setelah material tersebut melebur sepenuhnya, sistem plunger yang ada di sini akan menolak material lebur tersebut masuk ke dalam acuan. Konsepnya adalah sama dengan mesin pengacuanan yang ada pada hari ini, cuma di sini adalah pembahagian tugas dilakukan satu persatu. Maksud saya di sini, kalau dalam proses injection ada dua tugas utama, iaitu menyediakan material dan menyuntik material ke dalam acuan. Begitu juga yang ini, tetapi penyediaan material itu dilakukan secara manual. Material dimasukkan ke dalam rongga, ke dalam barrel secara manual. Okay? Dan plunger berfungsi untuk menolak sahaja ke dalam acuan tersebut. Itu adalah untuk penyediaan unit suntikan peringkat pertama pada permulaan terhasilnya mesin pengacuanan suntikan. Okey, ini pula adalah penambahbaikan, iaitu stage yang kedua atau peringkat penambahbaikan yang kedua. Pada peringkat yang pertama tadi kita masukkan manual material ke dalam barrel secara manual. Tapi untuk peringkat ini, peringkat kedua ni, mana material dimasukkan ke dalam ruang barrel ini secara putaran skru, menggunakan skru untuk mengambil material dan menolak untuk masuk ke bahagian hadapan plunger di sini. Okay. Di sini juga masih ada sistem pemanas di sekeliling barrel di sini. Okay, jadi apabila material mengalir melalui flight yang terdapat kepada skru, terdapat pada skru, dia akan menolak material ke bawah dan berkumpul di hadapan plunger. Apabila cukup kuantiti yang diperlukan, plunger ini berfungsi untuk menolak ke dalam acuan. Okay. Itu adalah fungsi unit injection unit yang kedua. Okay. Peringkat penambahbaikan yang kedua lah. Okay. Ini juga adalah peringkat yang samalah, cuma kedudukan untuk memudahkan pergerakan material diletakkan dalam bentuk sanding macam ni ya, diletakkan dalam bentuk yang mempunyai darjah kecondongan sebegini untuk memudahkan aliran material masuk ke hadapan plunger. Okay, pada peringkat ini kita dapati bahawa dua fungsi dilaksanakan oleh dua komponen yang berbeza. Kalau peringkat yang pertama tadi, satu fungsi dimainkan secara manual, satu fungsi untuk menolak dimainkan oleh plunger. Tapi yang ini pula, kedua-duanya fungsi dijalankan secara automatik, okay? Jalankan tetapi melibatkan dua komponen yang berbeza. Satu komponen skru dan satu lagi komponen plunger. Okay? Itu perbezaan di antara yang jenis pertama dengan injection unit yang jenis yang kedua. Okey, ini pula adalah jenis injection unit yang ada sehingga hari ini, iaitu kita panggil sebagai inline screw reciprocating unit. Okey, di mana pada mesin pengacuanan suntikan jenis ini, di mana unit suntikannya
di dalam unit suntikan atau di dalam barrel ni terdapat sebatang skru sahaja. Okey. Kembali pada tadi, kalau kita perhatikan tadi, kita refresh balik apa yang saya sebutkan tadi. Untuk jenis yang pertama, fungsi yang pertama memasukkan material kita lakukan secara manual. Kemudian fungsi yang kedua untuk menyuntik, kita menggunakan sistem plunger untuk menolak masuk ke dalam acuan. Manakala untuk peringkat yang kedua, penambahbaikan screw plunger. Okay. Second stage screw plunger, di mana kita menggunakan dua komponen mesin yang berbeza yang memainkan peranan berasingan. Itu yang pertama adalah skru, berfungsi untuk mengambil material dan menolak material supaya berkumpul di hadapan plunger, dan plunger berperanan untuk menolak lemburan masuk ke dalam acuan. Dua peranan, dua komponen berbeza. Manakala mesin yang ada pada hari ini, pada unit suntikannya terdapat satu komponen saja, iaitu satu komponen yang kita namakan sebagai reciprocating screw. Reciprocating screw, di mana reciprocating screw ini memainkan kedua-dua peranan tersebut. Satu komponen, dua peranan. Manakala peranan mengambil material dan juga peranan untuk menolak material ke dalam acuan tersebut. Jadi perkara-perkara yang lain ataupun aktiviti yang lain melibatkan pemanasan still sama juga, melibatkan pemanasan, peleburan, penghomogenan dan menyuntik di dalam acuan, itu sama juga seperti mana yang dua jenis injection unit yang pertama tadi. Tetapi di sini yang membezakan di antara jenis pertama, jenis yang kedua, jenis pertama, jenis kedua juga yang jenis ketiga ni adalah satu komponen penting pada skru tersebut yang kita panggil sebagai check valve. Okey, check valve ni kita akan bincangkan secara berasingan nantilah. Kita akan lihat satu persatu lah komponen-komponen yang terdapat pada unit suntikan. Okey, kita balik pula kepada tajuk atau komponen yang kedua, iaitu hopper dan juga magnet. Okey. Kebiasaannya dalam setiap hopper, dalam mesin injection molding, setiap hopper, sama ada hopper yang berjenis biasa ataupun hopper dryer, yang mempunyai sistem pemanas di sini, ke semua jenis hopper untuk injection molding, semuanya mempunyai komponen magnet di dalamnya yang ditempatkan di dalam hopper berikutlah. Bahagian dasar hopper ni terdapat magnet di sini. Jadi kita akan tengok apa peranannya. Hopper, kalau kita nak lihat dari segi fungsinya ataupun istilah yang digunakan, hopper adalah merupakan satu tempat resin yang dimasukkan, dan saiz hopper biasanya bergantung kepada besar atau kecilnya saiz mesin tersebut. Hopper direkam bentuk sedemikian rupa bagi membenarkan resin di dalam turun ke bawah dengan baik tanpa mengalami kesukaran, dan setengah hopper dibekalkan dengan magnet pengesan logam bagi menghalang sebarang logam daripada masuki ke dalam barrel. Itu tiga faktor yang ada berkaitan dengan hopper, di mana saiz hopper ni ditentukan oleh saiz mesin, dan di dalam hopper ni terdapatnya magnet yang berfungsi untuk menangkap sekiranya terdapat benda asing yang berupa logam yang termasuk ke dalam hopper. Sebelum dia dapat memasuki barrel, ia akan terperangkap di magnet yang ada di dalam hopper ini. Dan begitu juga reka bentuk, kalau tengok kita dapat dilihat bentuk corong di sini, kecil di bahagian bawah. Ini membolehkan aliran material turun dengan baik ke dalam feed road, disebabkan oleh kecondongan ataupun dia punya cerun yang dibina di sini. Jadi itu adalah antara peranan bentuk hopper untuk memudahkan aliran butiran material masuk ke dalam barrel tadi.
Okey, ini pula adalah magnet pengesan logam yang kita bincangkan tadi. Dia terdapat beberapa bentuk lah, bergantung kepada pengeluar pembuat magnet tersebut lah. Apa yang penting di sini adalah terdapatnya ruang-ruang untuk laluan material, butiran material melalui ruang tersebut lah untuk masuk ke dalam barrel. Jadi material yang melalui ruang-ruang yang terdapat pada magnet ini, yang sekiranya terdapatnya cebisan logam bercampur bersama dengan material tersebut semasa pergerakan ke dalam barrel, semasa kemasukan butiran material ke dalam barrel, di situlah cebisan logam itu akan ditapis ataupun ditangkap oleh magnet tadi. Okey, seterusnya kita lihat satu lagi komponen yang juga penting yang terdapat pada unit suntikan, iaitu apa yang kita panggil sebagai nozzle. Ini adalah nozzle. Nozzle ini adalah satu komponen yang ditempatkan di hadapan barrel, disambungkan bersama barrel. Ia adalah merupakan suatu jambatan lah, kalau dari segi fungsi ataupun dari segi istilahnya. Nozzle adalah merupakan jambatan penyambung antara barrel dengan acuan. Ia membolehkan plastik lebur di dalam barrel boleh disuntik masuk ke dalam acuan. Terdapat beberapa jenis nozzle yang berbeza dari segi jenis, bentuk, saiz bagi menyesuaikan dengan sifat leburan material yang digunakan. Okay, kita akan lihat nanti bentuk-bentuk nozzle itu sendirilah. Okey, itu antara fungsinya adalah untuk merupakan penyambung di antara leburan yang terdapat di dalam barrel ini dengan acuan. Mana leburan yang terdapat di dalam barrel ini yang lembut akan disuntik melalui nozzle dan seterusnya masuk ke dalam rongga acuan. Okey. Okey, secara dasarnya, nozzle kita boleh kelaskan kepada dua jenis, iaitu open nozzle dan juga shut off nozzle. Kedua-duanya memainkan peranan yang penting lah. Okay? Kedua-duanya ada peranan yang tersendiri. Ya? Nanti kita akan lihat satu persatu lah. Ya, open nozzle biasanya adalah nozzle yang dalam keadaan yang tidak ada satu halangan, ya, mempunyai satu laluan yang tidak berhalangan. Laluan yang saya masukkan di sini adalah orifice, yang kita panggil sebagai orifice. Di hujung nozzle ni ada laluan untuk material. Laluan tersebut tidak mempunyai halangan. Itu yang kita panggil sebagai open nozzle. Sementara shut off nozzle ada satu komponen ataupun satu device tertentu, alatan yang direka ditempatkan di hujung nozzle tersebut yang boleh membuka dan menutup laluan yang kita masukkan tadi. Okay, ini adalah beberapa jenis nozzle yang kita namakan sebagai open nozzle lah. Okay. Ruang terbuka di sini. Okay. Ruang terbuka tidak ada apa-apa device untuk menghalang pergerakan material. Ini adalah open nozzle. Terdapat beberapa jenis. Yang pertama ni kita kelaskan sebagai general purpose untuk kegunaan am. Mana-mana material pun kita boleh gunakan jenis type yang ini. Okay. Jenis A dan juga jenis B. Yang kedua adalah reverse taper. Mana kalau kita perhatikan pada hujung nozzle ni dia ada taper, tapi dia dalam keadaan reverse. Okay. Dalam keadaan reverse, keadaan terbalik. Taper dia tajam di hadapan, tapi yang ini dia tajam di belakang dan membuka di bahagian hadapan. Itu yang kita panggil reverse taper. Yang ini sebenarnya adalah sesuai untuk jenis material nylon. Sebab material nylon ni adalah material yang mudah membeku, yang sebenarnya adalah material yang mempunyai kelikatan yang rendah dan mudah melebur dan mudah
berlaku drooling ataupun lelehan di hadapan nozzle. Itu adalah jenis yang kedua yang sesuai untuk nylon. Yang ketiga adalah pull taper. Okey. Iaitu taper yang tajam di bahagian hadapan daripada hujung nozzle ini terus ke bahagian hadapan dia mempunyai taper. Okey. Ini kita panggil sebagai pull taper. Ini adalah untuk material-material yang mempunyai sensitif haba yang tinggi seperti ABS. Ya. Okey, open nozzle. Sebenarnya yang saya maklumkan tadi bahawa open nozzle ini adalah satu jenis nozzle di mana di bahagian hujung ini tidak terdapat satu mekanisme ataupun satu device yang boleh membuka ataupun menutup saluran pengaliran material kat sini. Jadi mana keadaan di mana laluan ini terbuka sentiasa, ini dipanggil sebagai open nozzle. Jadi kita tengok sikit butiran berkaitan dengan open nozzle ni. Okey, yang pertama adalah reka bentuknya adalah mudah ya, dan murah kosnya, digunakan pada mesin yang biasa dan pada resin biasa dan juga tidak kritikal. Mesin-mesin yang general purpose biasanya kita menggunakan open nozzle. Untuk material-material yang lebih sophisticated, okay, ataupun yang lebih rumit, kita ada pilihan untuk menggunakan nozzle-nozzle yang mempunyai sistem shut-off nozzle. Okay. Dan yang kedua adalah saluran tidak tutup dan tidak dikawal. Itu length pada nozzle ini adalah pendek menyebabkan ia senang didikik. Masalah utama di dalam penggunaan nozzle ini adalah drooling, iaitu resin yang keluar atau meleleh melalui hujung nozzle. Okay, sebab dia tidak mempunyai sistem shut-off, shut-off valve atau sistem atau device untuk menutup laluan ini. Okey, dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin bila resin menerima kepanasan yang tidak terkawal, ia akan start dia akan menghasilkan leburan yang begitu cair dan ini akan menyebabkan drooling berlaku. Sebenarnya bagi mengatasi masalah ini, decompression ataupun subback ataupun pullback perlu dilakukan bagi apabila telah selesai proses refilling. Bertujuan untuk mengurangkan tekanan yang ada di hadapan nozzle. Okey, ini satu lagi elemen ataupun satu lagi function pada skru, di mana oleh kerana tidak terdapatnya satu mekanisme untuk menghentikan pengaliran material keluar daripada nozzle ataupun meleleh tersebut, dan meleleh di hadapan nozzle ni. Jadi apa yang boleh kita lakukan dalam metod untuk kita buat setting ataupun kaedah setting, apa yang kita boleh lakukan adalah kita memanjangkan ataupun kita membuat pelarasan untuk decompression, ataupun dengan nama lain kita boleh namakan juga sebagai subback ataupun pullback, iaitu pergerakan skru, reciprocating skru ke belakang tanpa berputar. Ini berlaku setelah habis proses metering ataupun pengambilan material. Okay. Proses refilling berlaku setelah habis, telah mencukupi kuantiti material yang kita perlukan, maka skrunya akan bergerak ke belakang secara berganjak ke belakang tanpa berputar. Ini yang kita panggil sebagai decompression, dengan tujuan supaya ia akan mengurangkan tekanan yang terbentuk di hadapan nozzle di sini. Bila tekanan di sini berkurangan, jadi daya untuk menolak tekanan, untuk menolak material keluar meleleh di depan ni pun akan berkurang. Jadi dapat kita mengatasi masalah drooling tersebut. Okay, seterusnya dengan masalah drooling di atas tadi, satu kaedah untuk mengatasi drooling adalah dengan kita mengecilkan saluran pada nozzle. Ini adalah aktiviti yang penambahan lah. Dan sekiranya kita ingin membuat penambahbaikan pada keadaan ataupun situasi yang terjadi, iaitu drooling tadi, kita kena buat penambahbaikan pada saluran nozzle tersebut.
Okey. Okey, selain daripada itu, semasa proses injection juga, terutama untuk material yang mula-mula kita suntik masuk ke dalam acuan, inilah material tersebutlah portion ataupun amount material tersebut yang mula-mula disuntik masuk ke dalam acuan. Inilah material yang akan membeku yang cepat ataupun yang mula-mula akan membeku. Okay, jadi dalam setelah ia melalui satu laluan sistem rana yang panjang, apa yang berlaku, material yang mula-mula masuk tu dah mula mengeras. Jadi antara lain apa yang dibina di dalam acuan itu sendiri adalah satu bahagian yang kita panggil sebagai cool slug well di sini. Sini adalah cool slug well. Okey. Cool slug well ini adalah berperanan untuk menangkap leburan yang keras yang mula-mula masuk dan mengeras tadi. Ini adalah untuk memberi laluan untuk material yang di bahagian belakang yang masih lagi panas untuk mudah memasuki rongga acuan. Okey, tadi kita tengok berkaitan dengan open nozzle, di mana kita dapati bahawa open nozzle ni kita boleh lihat perbezaannya dari segi orifice ataupun dari segi bahagian hadapan nozzle tersebut. Bentuknya, bentuk taper, bentuk fully taper ataupun reverse taper atau bentuk general purpose, yang bentuk yang biasa. Okay. Itu adalah untuk menyesuaikan dengan material yang kita gunakan. Okay. Sementara yang ini pula adalah jenis yang kedua, iaitu shut-off nozzle. Shut-off nozzle ni adalah untuk material-material yang biasanya mempunyai kelekatan yang rendah, di mana berkecenderungan untuk berlakunya proses drooling. Okay, di mana nozzle jenis ini kita boleh bahagikan pula kepada 3 jenis yang biasa kita dapati dalam pasaran lah. Okay, yang pertamanya adalah injection pressure operated nozzle. Yang kedua adalah external hydraulic operated nozzle. Dan yang ketiga adalah mechanical sliding shut-off nozzle. Ini 3 jenis shut-off nozzle yang kita boleh dapati. Okey, kita lihat satu persatu dengan lebih jelas lagi apa yang dimaksudkan dengan shut-off nozzle. Okey, yang jenis pertama adalah injection pressure operated nozzle. Okey, di mana jenis ini adalah dia terdiri daripada 3 bahagian utama, iaitu needle, bar dan juga spring. Needle di sini ini adalah bar dan di belakang ni adalah spring lah. Okey. Di mana tekanan pada bahan lebur akan menyebabkan terbukanya needle dan bar daripada kedudukan tertutup semasa proses injection dilakukan. Apabila selesai saja proses tersebut, maka spring akan mengenakan dayanya pada needle dan bar tadi untuk kembali kedudukan ataupun kedudukan shut off lah. Okey, apa yang dimaksudkan di sini adalah semasa proses suntikan berlaku, iaitu material datang daripada bahagian belakang sini, ia akan melalui sebab bentuk hujung stopper ini ataupun shut off device ini berbentuk spear. Jadi material akan melalui bahagian tepi sini dan berkumpul di bahagian depan. Oleh kerana pressure yang bahagian belakang, pressure injection itu tinggi, jadi secara automatiknya ia akan menolak bahagian hujung needle ini ke belakang, hujung needle ini ke belakang, seterusnya membuka ruang. Sebab mekanisme itu boleh dilakukan pergerakan ke hadapan needle dan juga ke belakang disebabkan oleh spring yang ada bahagian belakang sini. Jadi apabila terbuka ruang untuk laluan material disuntik masuk ke dalam acuan. Apabila tekanan injection dikurangkan, jadi spring berkeupayaan untuk menolak semula bar dan juga needle ni untuk menutup bahagian hadapan di sini.
Jadi itu akan mengelakkan daripada material seterusnya untuk meleleh di depan. Itu yang kita panggil sebagai injection pressure operated nozzle. Okay, itulah jenis yang pertama lah. Untuk yang jenis kedua pula, iaitu external hydraulic operated nozzle. Ini adalah external device, iaitu dia ada satu okey, sekali lagi di sini terdapatnya external hydraulic operated nozzle, di mana di sini ia dibekalkan dengan tindakan device daripada luaran, external device, di mana kalau kita lihat ini pin ini, pin yang ada di sini adalah pin yang mempunyai lubang, lubang di sini yang selari dengan arah pengaliran material. Jadi apabila pin berada pada kedudukan yang selari dengan arah aliran material, maka ini membolehkan aliran material melalui pin tersebut masuk ke dalam acuan dengan mudah. Tetapi setelah habis proses injection, semasa proses pengambilan material, maka pin ini akan ditarik ataupun akan digerakkan oleh external device, hydraulic external device, untuk menarik pin ini untuk mengubah kedudukan lubang yang terdapat pada pin tersebut. Apabila laluan tersebut tersekat sebab lubang sudah berubah kedudukannya, jadi laluan material tersebut juga akan terhenti pada pin tersebut. Ini apa yang disebut sebagai external hydraulic operated nozzle. Okey, ini pula adalah yang jenis yang ketiga yang menggunakan mechanical sliding, untuk menutup bahagian depan nozzle tersebut lah. Kita boleh lihat di segi gambar rajah sini, ini dalam keadaan terbuka. Ini sliding dalam keadaan terbuka, mana material boleh bergerak ke hadapan, masuk ke dalam nozzle dengan mudah. Ini pula dalam keadaan sliding, bergerak ke belakang untuk menutup laluan material tersebut. Jadi nozzle jenis ini dapat bekerja dengan paling baiklah bila nozzle tidak menyentuh screw bush, maka skru akan berpusing ke belakang dan akan membawa rising ke hadapan lah. Mechanical sliding shut off nozzle ni adalah diaktifkan oleh sentuhan. Tekanan yang dikenalkan kepada muncung nozzle akan menyebabkan device sliding device yang ada di dalam tu juga akan bergerak. Jadi bila unit suntikan dibawa ke hadapan, di mana hujung nozzle akan bertemu dengan screw bush, ini akan menimbulkan tekanan yang akan membuka laluan untuk material masuk dan disuntik ke dalam acuan. Okey, apabila penyuntikan selesai, maka unit suntikan akan berpatah balik ataupun retract, kita panggil, akan retract ke belakang, dan menghilangkan tekanan pada hujung nozzle tadi. Jadi sliding ni akan tertutup semula. Mechanical sliding ni akan menutup semula laluan untuk menghalang material daripada melalui nozzle tersebut. Ini boleh mengelakkan daripada drilling berlaku. Okey, ini pula kita lihat adalah keadaan orifice pada nozzle. Ini keadaan orifice, pada nozzle, di mana saiz-saiznya ataupun jarak daripada depan, jarak panjang orifice tersebut adalah ditentukan berdasarkan pada jenis material yang kita gunakan. Bagi yang jenis standard, biasanya orifice mempunyai taper yang kecil di sini, taper yang kecil, dan jaraknya cuma dalam lingkungan 5 mm sahaja. Sementara untuk material UPVC ataupun PVC, dia mempunyai diameter yang lebih besar, iaitu kalau kita tengok diameternya adalah 5 mm berbanding dengan diameter tadi yang standard adalah 3 mm.
Ini adalah kerana material ini material yang agak kasar ataupun yang mempunyai leburan tahap peleburan yang rendah-rendah lah. Okay. Dan seterusnya adalah asetal ataupun POM. Okay. Menggunakan material jenis ini di mana dia mempunyai laluan orifis yang lebih panjang. Sementara untuk nylon, kita menggunakan satu nozzle yang mempunyai diameter orifis yang kecil, iaitu 1 mm saja. Sebab kita lihat tadi, material nylon ni adalah material yang mudah melebur, yang mempunyai kelekatan yang rendah. Jadi sekiranya kita memilih nozzle yang mempunyai orifis yang lebih besar diameternya, jadi itu memudahkan drooling berlaku. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku, jadi kita pilih nozzle yang mempunyai orifis yang berdiameter lebih kecil, iaitu 1 mm. Okay. Satu lagi aspek yang kita perlu beri perhatian adalah dari segi radius hujung nozzle. Okay. Hujung nozzle kita terdapat radius. Okay. Jadi kita kena perhatikan betul radius pada nozzle itu mestilah sesuai dengan radius yang terdapat pada screw bush acuan kita. Jadi sekiranya terdapat perbezaan di antara radius screw bush dengan juga radius nozzle, kemungkinan akan berlakulah beberapa kesan yang negatif ataupun kesan yang kurang elok untuk proses pengacuanan kita. Okay, antara lain mungkin terjadinya leaking, mungkin juga terjadinya undercut, dan mungkin juga berlakunya bermak di bahagian hujung nozzle tersebut. Jadi itu penting kita sesuaikan radius dengan screw bush. Okey, nanti kita akan tengoklah serba sedikit bentuk-bentuk radius nozzle dan juga screw bush yang sesuailah pemananan antara kedua-dua komponen tersebut. Okey, ini adalah antara lain gambar rajah yang menunjukkan pemadanan di antara nozzle dengan screw bush. Ini adalah nozzle, ini adalah screw bush pada acuan. Jadi ini adalah kita lihat kalau yang jenis yang pertama ni adalah pemadanan yang baik. Okay. Radius pada nozzle dengan radius yang terdapat pada screw bush ini mempunyai alignment yang baik, okay. Mesh antara kedua-duanya, sepadan di antara kedua-duanya. Ini adalah nozzle yang betul. Bila kita buat pemilihan, inilah keadaan yang kita nak tentukan supaya keadaan ini betul-betul begitu dan memudahkan tugas kita untuk buat proses suntikan dan proses pengacuanan seterusnya lah. Okey, bagi jenis yang kedua, kita dapati nozzle mempunyai diameter radius yang lebih besar berbanding dengan diameter screw bush. Jadi maka di sini akan berlakulah undercut di sini. Okey. Berlakulah undercut. Undercut ni bermaksud ada satu bahagian yang kita sukar untuk mengeluarkan dia. Mengeluarkan bahagian tersebut lah. Jadi kita lihat di sini apabila suntikan berlaku, oleh kerana bahagian ini tidak rapat antara nozzle dengan screw bush, mana bahagian yang mempunyai gap ataupun renggang di sini atau punya ruang di sini akan dipenuhkan oleh material. Setelah acuan dibuka, jadi sistem runner ataupun screw ini akan gagal ditarik ke bahagian cavity mold. Jadi sekiranya produk dan sistem runner terlekat pada bahagian cavity, okay. Jadi sukar untuk kita buat proses ejection ataupun lentingan, sebab lentingan berada di bahagian core plate, bahagian yang bergerak, ya. Manakala yang ketiga pula, kita lihat di sini ada sedikit mismatching di sini.
Okey, terdapat sedikit renggang di sini. Ini akan menghasilkan burr, ya, atau menghasilkan sedikit flashing di bahagian tepi sini. Dan ini pun mungkin akan berlaku leaking ataupun kebocoran material pada hujung nozzle tersebut. Okay, bagi jenis yang keempat pula, kalau kita tengok orifice untuk nozzle dengan size sprue di sini adalah berbeza, di mana orifice adalah besar berbanding dengan saiz sprue. Okay, jadi ini juga akan terbentuknya apa yang kita sebut sebagai undercut tadi. Ini juga system runner ini juga gagal untuk ditarik ke bahagian core untuk dilentingkan keluar. Jadi secara kesimpulannya, kita kena pilih nozzle yang mempunyai matching yang betul, mempunyai padanan yang betul bagi mengelakkan masalah-masalah ini tadi. Masalah undercut di sini, begitu juga dengan bermak di sini, begitu dengan leaking dan burr di sini. Ini bagi mengelakkan perkara-perkara tersebut dan menambahkan lagi aktiviti kerja yang kita kena laksanakan. Okey, jadi untuk slide ataupun untuk video penerangan pertama ni, saya rasa sampai di sini dululah. Sehingga setakat ni, dan kita akan sambung di dalam video penerangan yang kedua dan juga yang ketiga, masih lagi mengatakan tentang komponen ataupun bahagian-bahagian yang terdapat pada unit suntikan. Jadi di sini sekali lagi sebagai alternatif, boleh layari YouTube channel yang saya bina, untuk melihat bahan yang sama yang saya kongsikan di dalam YouTube channel tersebut. Akhir kata, sampai di sini dulu untuk kali ini, untuk kuliah online kita pada kali ini. Kita akan teruskan dalam kuliah kedua dan ketiga dalam tajuk yang sama, dalam LA yang sama, iaitu kena pasti nombor mesin. Jadi saya tinggalkan dulu para pelajar sekalian di sini untuk membuat ulang kaji dan sebagainya. Jadi saya akhirilah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.